Okey. Baik, tadi saya tak record dan ni saya baru mulakan balik recording ni untuk kita bincang soalan nombor 3 dalam nota kita. Kita tengok soalan dia. Figure 2 shows a circuit with EMF of 24 volt. Itu merujuk kepada voltage of the battery. Total voltage of the battery 24 volt. Kadang-kadang boleh juga kita labelkan sebagai simbol epsilon kerana EMF ni simbolnya epsilon. Okey. Dalam subtopik 3.4 kita bincang beza antara EMF dan juga terminal voltage. So dalam kes ini bateri ini tidak ada internal resistance, maka voltage terminal voltage bateri ini samalah saja dengan EMF dia, yang ini sama dengan 24 volt. So itu nilai voltage bateri yang diberi. Okey. Dan ada kalanya soalan tidak melabelkan resistor itu dengan nombor. Sebagaimana example 3 ni, question 3 ni. Dia cuma bagi nilai resistor 4 ohm, 2 ohm, 5 ohm dan sebagainya. Jadi biasanya apabila kita dapat soalan yang tidak dilabelkan dengan nombor ni, saya akan labelkan dengan nombor. Dan ikut suka kita lah. Mungkin ada orang lain nak label nombor lain. Kalau saya label yang ini R1, R2, R3 dan R4. R3 dan R2 tu pun boleh juga kita label sebagai R1 dan juga R2. Okey. So soalan A dia kata, calculate the effective resistance in the circuit. So kita nak cari equivalent resistance ataupun total resistance pada circuit ini. So kita nak apply knowledge kita dalam resistors in series and parallel. Okay, so terlebih dahulu kita identify terlebih dahulu dalam kita punya circuit ini mana kita punya junction. Okay, so junction kita ada dua kat sini saya nampak. Satu di sebelah sini, satu lagi di sebelah sini. Itu junction. Lain daripada itu tak ada junction. Okay, kemudian kita nak gabungkan resistors. Mana resistors yang boleh kita gabungkan? Kita kena ikut urus. Apa dia? Kalau tidak ada junction di antara dua resistor, maka dua resistor itu kita anggap sebagai gabungannya series. Okay, so dalam kes ini kita nampak resistor 2 dan resistor 3. Tidak ada junction di antara dua R2 dan R3. Tak ada junction. Maka R2 dan R3 adalah series. Kita tak boleh cakap R4 dengan R2 series. Sebab ada junction di antara R2 dan R4. Kita tak boleh cakap juga R2 dengan R1 paralel. Okay, kerana apa syarat paralel? Syarat paralel, the components must share two common junction. Dalam kes ini R2 dengan R1 tidak paralel. Sebab apa? R2 tak pegang junction yang di sebelah R3 tu. Kalau saya labelkan dengan huruf, ini junction A, ini junction B. R2 cuma pegang satu junction saja. Yang ini junction A. R2 tak pegang junction B. R2 pegang siapa? R2 pegang R3. Jadi dia tak boleh jadi paralel dengan R1. Jadi pokoknya kita selesaikan yang mana kita nampak dulu. Dan di sini kita nampak dengan jelas bahawa R2 dan R3 adalah series. Okay, so kalau saya dengan student saya cakap tulislah sikit R2, R3 series. Okay, so kalau R2, R3 series, okay, so ni diagram A ya. Okay, R2, R3 series, maka R23 is equals to R2 plus R3. Okay, ini pun satu lagi kelemahan saya. Patutnya kita listkan terlebih dahulu information. Saya tak listkan lagi information kan. Mungkin nervous tadi sebab lupa nak record. Tadi saya dah sebelum saya start button record ni saya dah nak listkan dah information. Rupanya lupa nak record. Saya lupa listkan. Okay. Tapi awak semua boleh nampak lah. Dalam gambar raja awak boleh cross check balik. R1 sama dengan R3 sama dengan 4 ohm. R2 sama dengan 2 ohm. R4 sama dengan
5 ohm. Okey. Jadi R2 tambah R3 maka 2 tambah 6. Okey, jadi R23 itu sama dengan 2 tambah 4 ya, bukan 2 tambah 6. 2 tambah 4. 2 tambah 4. 2 tambah 4 adalah 6. 6 ohm. Selepas itu kita reduce circuit kita. Okey. Apa jadi? 2 dan 3 dah tak ada. Kita dah gabungkan sebagai satu resistor sahaja. So yang ni 2 resistor R2 dan R3 ni kita boleh gantikan dengan satu saja resistor. Okey, so dalam gambar rajah dia akan jadi R23 R1 dan juga R4. Okey, junction masih ada lagi. Junction A dan juga junction B. Okey, kita tengok connection ni. Kita boleh nampak bahawa R23 dan juga R1 paralel. R23 and R4 are parallel. Baik, mengapa dia paralel? Kerana both R23 and R1 share two common junction. Yang ini junction A dan juga junction B. So R23 pegang A, R23 bersambung direct pada junction B, R1 pun bersambung direct pada A dan R1 juga bersambung direct pada B. So both resistors share two common junction A and B. So dia paralel. So kalau paralel, kita kira 1 over R1 to 3 is equals to 1 over R1 plus 1 over R2, 3. So R1 to 3 sama dengan 1 over 4 plus 1 over 6. Jangan lupa to the power of negative 1. Dan kita akan dapat jawapan dekat sini sama dengan 2.4. Okay, so R1 to 3 2.4 ohm. Betul tak? 1/4 tambah 1/6. Inverse answer. Tepat-tepat 2.4 ohm. Okey, apa jadi? Apa jadi? Kita boleh gabungkan lah. Kita reduce lagi circuit kita. Okey. So, dah tak ada dah R23 dan R1. Sebaliknya, kita gabungkan saja. So, yang bawah ni pun dah tak ada dah. Pasal kita dah gabungkan. Nah, ini kalau menggunakan pen dan kertas lebih pantas lukis. Kita sudah gabungkan. Uish, teruk sangat. Okey, kita dah gabungkan. Ini jadi R1 to 3. Dan ini jadi R4. Baik, junction tu dah tak ada lah pasal kita dah gabung antara R1 dan juga R23. Okay, so yang last kali ini dia akan jadi R123 and R4 dia series. Okay, so kalau dia series, kita tambahkan sajalah, kita dapat efektif. R efektif sama dengan R123 plus R4. Which is equals to R4 sama dengan
5 plus 2.4. So effective resistance, total resistance, equivalent resistance is equal to 7.4 ohm. Itu jawapan akhir kita. Soalan. Okey kan? Tak susah lah ini . Cuma rules dia kena ikut, analisis kena ikut. Okey. So isu dia sekarang, R4 dengan R123 ni pun, yang ni jarang saya wajibkan belajar lah. Tapi, kalau nak buat pun boleh juga. Kita boleh lukis akhir sekali gambar tu, R4 dengan R123, kita dah gantikan dengan satu equivalent resistance, yang ini R effective. R effective. Gitu. Okay. So dah tinggal, kita dah reduce circuit. So apa proses yang kita buat ni? Daripada gambar rajah A, yang banyak resistor, kita pergi pada gambar rajah B, yang kita dah gabungkan R2 dengan R3, pergi pada gambar rajah C, yang kita dah gabungkan R1, R2 dan R3, pergi pada gambar rajah D, yang mana R1, 2, 3 dan R4 tu kita dah gantikan dengan satu equivalent resistance. Ini proses ni kita panggil sebagai circuit reduction. Kita reduce circuit kita daripada banyak resistor kepada satu saja equivalent resistance. Okey. Isu dia sekarang bila kita nak jawab soalan B. Apa soalan B cakap? The value of current I1, I2 dan juga I. Okey. Mana I1, mana I2, mana I. Kalau dalam gambar rajah asal, Okay, kalau dalam gambar rajah asal, ini gambar rajah asal, current I yang dimaksudkan tu adalah current yang melalui bateri. Ini current I. I1, current yang lalu lepas junction ni. Ini I1. I2, current yang turun bawah ni. Ini I2. Okay. So, kita nak cari I1, I2 dan juga I. Bila kita nak cari benda ni, kita kena terlebih dahulu identify current tu current yang mengalir pada siapa. Current yang mengalir pada siapa. Kalau dalam kes ni saya dah label ini sebagai R1, R2, R3 dan juga R4. Sebenarnya senang kalau kita labelkan current ni dengan kita labelkan resistor lah. Okey, apa maksud saya? Maksud saya adalah current I2 ni adalah current yang mengalir pada R1. So I2 is the current flows through resistor 1. Senang kalau kita labelkan dia sebagai I1. Senanglah sebenarnya soalan nak cari I1. Ni kita boleh senang cerita nak cari current mengalir pada R1 adalah I1. Senanglah. I1 tu pula adalah current yang mengalir pada R2 dan juga R3. Dalam arti kata lain, apa dia? I23 lah. Okay. Dan I ni, current yang mengalir pada bateri. Kalau awak tengok current tu mengalir pada bateri, dalam kes circuit yang ada satu bateri je lah. Satu bateri macam ni. Itu adalah equivalent resistance. Effective resistance. So basically, soalan ni nak kita cari current yang mengalir pada resistor R1, current yang mengalir pada resistor 2, 3 dan juga
total current. Ada 3 current yang kita kena cari. So tu kena faham lah. Cuma penomoran dia sajalah yang pelik sikit lah. Okay. Voltage pula, kalau kita tengok pada gambar tu, dia nak cari V1 dan V2. V1 tu dia label kat sini. Soalan C dia minta V1. Ini V1. Ini kalau saya label sebagai V3 lah. Okay, ada juga yang label sebagai V4, tapi ada 2 pula 4 ohm resistor kat situ. Ini jangan pening kepala, ini sekadar simbol yang kita gunakan. Kalau yang ini saya V1 tu sebenarnya saya labelkan sebagai V3. Pasal apa? Voltage yang melalui resistor T3 dan V2 itu adalah V1. Voltage yang melalui resistor 1. Lebih mudah untuk soalan series dan juga paralel. Untuk Kirchhoff law itu nanti lain cerita. Okay, so saya harap sangat awak tak keliru dari segi simbol kat sini. So soalan B ni kita nak cari current flow through resistor 1, current flow through resistor 2 and 3, and total current I. So 3 benda yang kita nak cari kat sini. Okay, bagaimana kita nak cari benda ni? Kalau tadi step untuk kita cari equivalent resistance daripada gambar rajah A, pergi gambar rajah B, pergi gambar rajah C, pergi gambar rajah D, kita namakan circuit reduction. Bila kita nak cari spesifik current pada resistor ataupun voltage pada resistor, kita kena work back through the circuit reduction. Kita kena patah balik. Kita jangan fikir complicated sangat. Tak payah nak fikir apa nak cari ke, bagaimana nak cari ke, sebagainya. Kita tengok gambar rajah terakhir sekali yang kita lukis. Yang ini gambar rajah D. Gambar rajah D. Dalam gambar rajah D, ada voltage, ada bateri satu, ada current. Okay. Maka dalam gambar rajah D ni, automatically kita boleh cari total current ataupun effective current. Tengok gambar rajah yang terakhir. Kita kena patah balik. So kita start dengan gambar rajah D. Bagaimana kita nak cari ni? Kita ada V, kita ada I, kita ada R. Maka kita apply V is equals to I R. Total voltage 24. Total current kita nak cari. Effective resistance tadi sama dengan 7.4. Dapat effective current. Yang itu sama dengan 3.24 ampere. Itu satu jawapan. Okey, lepas tu dah. Nak panik ke? Nak cari I1, I2 macam mana? Nama pun step ini, kita work back through the circuit reduction. Patah balik. Gambar rajah D dah selesai. Gambar rajah yang seterusnya yang kita nak kena tengok, gambar rajah C. Itu saja. Ataupun, mungkin bukan gambar rajah C, kita boleh skip gambar rajah C. Pasal apa? Daripada gambar rajah C, tak apa, kita tulis je gambar rajah C. Daripada gambar rajah C, kita dapati bahawa effective current sama dengan current yang mengalir pada resistor 4 sama dengan current yang mengalir pada resistor 1, 2 dan 3. Okay, tak selesai lagi dengan rajah C. Pasal kita nak cari I2, 3 dan juga I1. Current yang mengalir pada resistor 2 dan 3 dan juga current yang mengalir pada resistor 1. Okay, macam mana?
Gambar rajah C tak selesai, kita tengok gambar rajah B. Patah balik. Okay, ambil gambar rajah B, tengok balik. Ini kalau dalam kertas, tak payahlah copy paste. Awak semua selak-selak saja kan. Okay. Oops. Saya tak copy tadi. Okay, gambar rajah B. Okay. Kita tak nak cari I4. I4 dah tak apalah. I4 dah sama dengan efektif. Kita dah tahu. I4 sama dengan 3.24 ampere. Kita tengok pada yang berkaitan. Kita nak cari I23. Ingat, kita nak cari I23. Dan juga kita nak cari I1. I23 mana? Ni ada I23. I23, I1. Kalau dalam gambar rajah tu I1 tu I2, I23 tu I1. So dua benda itulah yang kita nak cari pokoknya. So macam mana? Tengok balik gambar rajah ni. R1 dan R23. Kena tahu dia apa sambungannya. R1 dan juga R23 paralel. Habis tu macam mana nak cari I23 dengan I1? Jangan panik. Kita sentiasa tanya diri kita nilai apa yang sama dalam connection ni. Contohnya dalam gambar rajah C tadi, saya dah tengok gambar rajah ni, saya nampak R4 dengan R123 series, maka current sama. Saya tuliskan. Dalam gambar rajah B, R1 dengan R23 paralel. Bila paralel, nilai yang sama adalah voltage. So saya tuliskan dulu. Voltage 1 sama dengan voltage 2, 3 sama dengan voltage 1, 2, 3. So cari dulu nilai V1, 2, 3. Okey, cari dulu nilai V1, 2, 3. I1, 2, 3 kita ada. I1, 2, 3 sama dengan I total 3.24 ampere. Jadi V1, 2, 3 sama dengan I1, 2, 3 darab R1, 2, 3. Itu kita boleh cari. I1, 2, 3 kita dapat tadi 3.24. R1, 2, 3 kita juga dah kira tadi. Di sebelah atas. Okay, sorry saya scroll. Saya nak tengok R1, 2, 3 sama dengan 2.4 ohm. Kita akan dapat 7.76. 7.776 voltage dia. V1, 2, 3. Itu sama nilainya dengan V1, sama dengan nilainya V2, 3. Okay. Pasal apa? Relation yang ini. Sama nilainya. Jadi itu nilainya 7.76. 7.776. Kelas, ini belum lagi jawapan akhir. Jadi kadang-kadang saya memang saja ambil lebih titik perpuluhan. Kalau dah tahu V1, dah tahu V2, 3, tak ada masalah lah untuk kita cari I1 dan juga I2, 3. Okay. So V1 sama dengan I1 R1. So 7.776 sama dengan I1 darab dengan R1 tadi sama dengan 4. So current 1 kita akan dapat sama dengan 7.76 bahagi 4. Dapat 1.944 ampere. Okey, V23 sama dengan I23 R23. So 7.776 sama dengan I23 R23 kita kira tadi
sama dengan 6 ohm. So 7.776 bahagi 6. Kita akan dapat 1.296 ampere. Jadi selesai sudah soalan ini. Okey, ingat tak semestinya lah kita patah balik sampai ke circuit A kan. Bergantung pada soalan. Yang penting bila sampai je soalan cari current ke, cari voltage ke, pada specific resistor, kita perlu work back through the circuit reduction. And that's the reason why gambar rajah penting. Gambar rajah penting. Kalau tak ada gambar rajah, saya mustahil boleh selesaikan soalan ini tanpa saya ada gambar rajah yang saya lukiskan satu persatu tadi. Kalau pada pensyarah pun mustahil, pada saya bukan saya nak merendahkan awak tapi sukar untuk awak selesaikan. Tengoklah sendiri. Okey. Jadi balik pada gambar yang asal tadi. Selesai dah kita cari I1, I2 dengan I efektif. Itu jawapan dia. Okey. V3 dan V1 tak ada masalah lah. V1 kita dah cari. Okey, soalan C ni V3 dan V1. V1 tadi kita dah cari sama dengan 7.76. 7.776. 7.776 volt. Itu V1. V1 tu adalah voltage pada resistor 4 ohm. Across voltage across on pula Mana je cross? Tidur semua ni. Voltage across resistor 4 ohm. Resistor 1 ini sama dengan 4 ohm. So itu kalau dalam soalan sebenarnya dilabelkan sebagai V2. V3 kita kena cari. V3 kita kena cari. V3 tu mana? Dalam gambar rajah ni V3 tu adalah voltage across resistor 3. Okey. Macam mana nak cari? Tengok balik gambar rajah tadi. Kalau kita tengok gambar rajah A lah gambar rajah A. Kenapa gambar rajah A? Pasal kita nak cari voltage across resistor 3. Dalam gambar rajah tu mestilah kena ada R3. Gambar rajah A. Okey. Ni voltage yang ni. Macam mana kita nak cari kat sini? Kita dah tahu bahawa I2, tengok apa yang sama. I2 sama dengan I3 sama dengan I2, 3. Okey. So kalau kita dapat cari I3, maka boleh kita cari
V3. V3 sama dengan I3 R3. Dan sebenarnya kita dah cari pun I3 ini. Okey, I3 sama dengan I23. I23 kita sama dengan 1.296 ampere. Okey, so 1.296 ampere darab dengan R3 yang ini 4 ohm. So kita akan dapat voltage pada resistor 3. 5.184. 5.184 volt. Ya, betul. Okey, jawapan yang ada dalam nota yang penuh ni salah. Okey. Sebab mustahil nilainya 7. Sebab V23 sendiri dah sama dengan 7.78. Okey. Jadi V1 mesti sama dengan V3 mestilah kurang daripada 7.78. Jadi 5.184. So itu pandangan saya untuk soalan ni. Ada apa-apa bantahan ke soalan? Kalau saya salah, nanti komen Bagi yang tengok recording ke, semak balik pengiraan saya betul atau salah. Chong ada Chong? Man? Betul kan? Sir, line saya baru okey ni. Dari tadi tersangkut. Itulah kan. Siapa yang boleh aku harap ni? Yang lain-lain saya tak apa lagi nama kan sebab kerja on off kan. Saya rasa betul lah. Nanti apa-apa saya semak balik. Sebab saya tak buat dulu soalan ni. Sebab saya macam confident buat kan. Adalah jawapan akhir saya berbeza sikit dengan jawapan yang ada dalam nota. Okey. Agak confident lah. Memang jawapannya 5.184 kot. So, ada soalan tak? Kalau tak ada, itu saja hari ni. Okey. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.